Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah khutbah Jumaat pada hari ini akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Rashidi bin Jamil, penolong mufti di Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Jadi insyaAllah kita sama-sama dengarkan dengan dan hayati apa yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil khatib kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ikhwan yang muslimin sedang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, dengarlah dengan penuh teliti khutbah Jumaat yang akan disampaikan oleh khatib, dan janganlah bercakap-cakap ketika khutbah disampaikan, kerana ianya dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Sidang Jumaah yang dirahmati Allah sekalian, khatib berpesan kepada diri sendiri dan sidang Jumaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, agar marilah sama-sama kita mempertingkatkan ketakwaan kita ke hadirat Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya, kerana ketakwaan itulah yang menyelamatkan manusia di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Inilah yang ditegaskan oleh Al-Quranul Karim, sebagaimana firman-Nya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Persiapkanlah bekalan, dan sebaik-baik bekalan itu menuju ke hadirat Allah Azza wa Jalla dan negeri akhirat yang berkekalan itu ialah ketakwaan kepadanya, tunduk dan patuh kepadanya, mentaati larangan serta mentaati suruhan yang mana Allah Azza wa Jalla telah maktubkan di dalam wahyunya menerusi nabinya sallallahu alaihi wasallam. Mimbar masjid pada hari ini akan membahaskan satu khutbah yang bertajuk transformasi sikap, dan apa yang akan disampaikan oleh khatib ini adalah satu kesimpulan daripada teks khutbah yang telah disediakan oleh Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Negeri Terengganu. Kita baru sahaja menyambut Ma'al Hijrah,
yang sentiasa disambut setiap kali tibanya Muharram. Walaupun sebagaimana yang telah kita tahu dan maklum bahawa hijratun Nabi tidak berlaku di dalam bulannya Muharram, sebaliknya ia berlaku dalam bulannya Safar, yakni bulan selepas bulannya Muharram ini, atau lebih tepat lagi ia berlaku pada malamnya 27 Safar, dan kemudian baginda bersembunyi 3 hari 3 malam di dalam Gua Thawr, dan kemudian bermula 1 Rabiul Awal, harinya Isnin pada waktu malam, baginda bersama dengan para sahabatnya, iaitulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Amir bin Furaihah menurut satu riwayat, dan juga mereka ditunjukkan jalannya oleh Abdullah ibn Uraiqit, seorang yang belum Islam ketika peristiwa itu, dan menurut pendapat katanya selepas sampai di Madinah ia telah memeluk Islam. Hijrah yang dilakukan oleh Nabi lebih kurang 8 hari 8 malam, bermula 1 Rabiul Awal Isnin malamnya, sehingga 8 Rabiul Awal juga hari Isnin sampai di Quba, dan kemudian baginda bermukim di Quba selama 4 hari 4 malam dan membina Masjid Quba yang terkenal itu, yang telah difirmankan oleh Allah di dalam surah Taubah, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Yang mana setiap kali kita melaksanakan umrah ataupun haji, sebaik saja tiba di Quba dan kita bersolat di masjidnya Quba, kita akan dapati satu hadis riwayat Muslim dan lainnya telah ditulis tertera di pintu masuknya Masjid Quba, iaitulah sesiapa yang mensucikan dirinya, berwuduk di rumahnya, lalu datang melaksanakan solat di Masjid Quba ini, maka pahalanya seperti mengerjakan umrah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hijrah bermaksud berpindah atau mengeluarkan diri daripada satu keadaan yang tidak baik kepada jalan yang diredai Allah Azza wa Jalla. Inilah kesimpulan daripada maksudnya hijrah sama ada dari sudut bahasa dan juga istilah. Yang dikendaki daripada hijrah itu ialah keluarnya manusia daripada penghambaan nafsu kepada penghambaan Allah Azza wa Jalla, sesuai dengan sifatnya ubudiyah yang dikehendaki oleh Allah di atas maksud dan matlamat penciptaan manusia itu, supaya menghambakan diri kepadanya. Imam Syafi'i rahimahullah alaihi telah menyebut di dalam syairnya yang terkenal, yang maksudnya hijrahlah kamu kerana aku melihat celak di mata bangsawan itu sebenarnya berasal dari batu di tepi jalan. Oleh kerana ia telah berhijrah daripada tepi jalan, maka namanya pun berubah menjadi celak, tidak lagi dipanggil batu, kerana ia melakukan transformasi ataupun hijrah daripada tempatnya ke tempat yang lebih baik, walaupun dengan sedikit mujahadah. Dan kata Imam Syafi'i lain, di dalam kata Imam Syafi'i lagi di dalam syairnya yang lain yang mafhumnya, aku melihat air yang tidak berhijrah, yakni bertakung di satu tempat yang tidak mengalir, keadaannya kotor, tetapi oleh kerana ia bergerak dan mengalir, yakni berhijrah, maka air yang kamu dapati adalah jernih. Inilah yang dikehendaki daripada hijrah, proses ataupun transformasi agar manusia itu kembali kepada fitrahnya, menyembah kepada Allah Azza wa Jalla dalam setiap urusan hidupnya. Tetapi pada hari ini kita lihat bagaimana proses hijrah itu, walaupun saban tahun datang, setiap kali tibanya Muharram, kemudian dilanjutkan sehingga bulannya Safar, masih lagi diingatkan tentang hijratun Nabi, kesusahan yang dialami oleh baginda dan sahabat,
mujahadahnya mereka untuk mencari tempat di sisi Allah Azza wa Jalla. Namun malangnya umat Islam hanya melihat dari sudut sejarah sahaja. Lalu jadilah cerita hijrah itu sebagai satu cerita sirah, bahan pembacaan, ataupun satu sejarah yang diulang-ulang bagi setiap tahun, tanpa diambil intipati semangat untuk tujuan berhijrah itu yang telah ditunjukkan oleh Nabi dan sahabat alaihimus salatu wassalam. Bagaimana hijrahnya Nabi dan para sahabat yang telah kita baca di dalam sirah? Ketikanya umur Nabi 46 tahun, yakni 6 tahun risalah keislaman itu dibawa oleh baginda, 3 tahun pada awalnya secara diam-diam, dan bakinya bermula secara terang-terangan setelah turunnya perintah Allah daripada surah Asy-Syu'ara, wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada kaum kerabatmu. Lalu baginda melebarkan risalah ini secara terang-terangan. Ketika itu umat Islam lebih kurang 12 orang, 8 lelaki diketuai oleh Sayyidina Uthman menantu Nabi, dan wanita seramai 4 orang yang diketuai oleh puterinya Nabi Ruqayyah telah berhijrah ke Habsyah ketika 6 tahun risalah Islam diutuskan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Dr. Tariq Suwaidan, satu orang pendakwah terkemuka pada hari ini, di zaman kontemporari ini, maksud yang dikehendaki dengan hijrah itu ialah supaya kamu benar-benar bergantung kepada Allah akan nasibmu, akan permulaan kerjamu yang mana dijanjikan kebaikan pada penghujungnya apabila kamu memulakan dengan mukaddimah yang baik. Kata Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah alaih, sesiapa yang menghendaki kebaikan pada hujungnya, hendaklah ia memukaddimahkan dengan kebaikan pada awalnya. Ini yang dimaksudkan dengan hijrah. Pada hari ini kita lihat, terutamanya generasi muda, mereka tidak ada lagi satu haluan ataupun merasakan bahawa beban memikul amanah agama itu akan dipikul oleh mereka pada masa yang akan datang. Pada hari ini, walaupun kita terlalu ramai lulusan agama ataupun terlalu ramai orang-orang yang menyeru kepada agama, tetapi di sana jangan lupa juga terlalu ramai generasi kita yang seakan-akan lari daripada hijrah kepada kehambaan kepada Allah. Mereka mengikuti dan hanyut di dalam gelajak hawa nafsu, hiburan, kesukaan yang tidak ada penghujungnya, sehinggalah matlamat mereka sebagai hamba Allah Azza wa Jalla itu sudah tidak jelas di dalam kehidupannya, sehingga jadilah pada zaman sekarang zaman manusia menghambakan diri kepada materialistik dan juga kebendaan. Salim bin Abdullah bin Umar dikhilafkan namanya, salah seorang cucu ataupun cicit kepada Sayyidina Umar. Beliau setiap kali di dalamnya Masjidil Haram, katanya terlalu ramai orang mengerumuninya kerana hendak diambil contoh akhlak dan perbicaraannya. Suatu hari khalifah telah masuk ke dalam Masjidil Haram, maka dilihatnya Umar, dilihatnya Salim dikerumuni ramai umat Islam melebihi mereka mengiringi khalifah. Tetapi khalifah tetap duduk dan perlahan-perlahan menghampiri Salim, lalu dibisikkan kepada Salim, mintalah sesuatu daripadaku, aku nak beri kepada kamu Salim. Lalu kata Salim, aku malu meminta di depan rumah Allah. Lalu khalifah menunggu setelah selesai ibadatnya, lalu diulangkan
soalannya itu kali kedua di luarnya Masjidil Haram, Baitullah Al-Haram. Mintalah kepadaku sesuatu, aku hendak tunaikan. Maka jawabnya Salim, di dalam hidupku ini tidak pernah aku meminta sesuatu daripada Allah bahagian dunia, melainkan aku redha padanya. Apatah lagi aku hendak meminta daripada engkau, wahai khalifah, yang tidak memiliki dunia. Tidakkah kita faham, tuan-tuan, bagaimana kebendaan yang bersifat sementara itu, yang hari ini telah menjadi tujuan umat Islam, sehingga mereka membelakangkan agama, sehingga mereka membelakangkan syariat yang menentukan tata cara hidup manusia. Di atas maksud itulah tidak ada hijrah yang paling besar. Tidak ada hijrah yang paling besar melainkan manusia itu kembali kepada Allah Azza wa Jalla, menerusi syariat yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melainkan mereka itu menyedari akan sifat ubudiyah, kehambaan yang menjadi matlamat penciptaan mereka. Mudah-mudahan Allah menggolongkan kita dan generasi kita dan umat Islam secara amnya kepada pengabdian diri dan transformasi sikap dan juga jiwa sebagaimana yang disarankan oleh agama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, fataqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'ud du'a. آمين آمين يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم ونستغفر الله العظيم. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla lana wa la quwwata illa bika ya karim. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita berada di Sayyidul Ayyam, itulah harinya Jumaat, penghulu bagi sekalian hari. Kata Imam Ghazali rahimahullah alaihi, sekiranya di dalam setahun itu racun, maka bulan Ramadan itu penawarnya. Sekiranya di dalam seminggu itu racun, maka Jumaat itu Sayyidul Ayyam adalah penawarnya. Dan pada hari ini kita dianjurkan supaya memperbanyakkan salawat kepada Nabi kita, sebaik-baik Nabi dan Rasul, yang diturunkan sebaik-baik syariat itulah Al-Quranul Karim, dan menyebarkan sebaik-baik nikmat itulah iman dan Islam. Oleh kerana Nabi yang terbaik ini, yang diturunkan sebaik-baik syariat, yang menyebarkan sebaik-baik nikmat, diutuskan kepada kita, maka terangkat dan terpilihlah pula kita sebagai sebaik-baik umat. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan yang sentiasa bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana inilah yang dianjurkan oleh Allah sebagaimana firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim
وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة والقرابة أجمعين والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر إخواننا في شامنا، اللهم انصر إخواننا في غزة وفي فلسطين وفي رهية وفي الفطان وفي كل مكان. اللهم عليك باليهود والنصارى ومأزل الكفر واليهود والشيعة والفساد. اللهم سلط عليهم ريح عاد وصيحة ثمود وطوفان قوم هود. اللهم بدد شملهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وفرق جمعهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم احفظ مولانا الواثق بالله سلطان ميزان زين العابدين ابن المرحوم Sultan Mahmud Al-Muktafi billahi syah. Dan juga ya Allah, selamatkanlah tuanku Permaisuri Nur Zahirah Sultanah Terengganu, wahfaz awladahu wa ahlahu wa zawihi wa aqaribah, wahfaz ulama'ahu wa wuzara'ahu wa qudatahu wa ummalahu wa ra'ayahu minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fid dunya wal akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hafadh waliyal ahdi Tengku Muhammad Ismail ibn al-Wathiq billah Sultan Mizan Zainal Abidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, sesungguhnya Allah telah menyeru kamu kepada 3 perkara sebagaimana firman-Nya, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba, dan melarang kamu daripada 3 perkara sebagaimana firman-Nya, wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal bagh ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marbaha da'watit tamah wassalatul qa'imah. Betulkan saf dan rapatkan saf. Istawu wa'tadilu. Istaqimu sufufakum. Allahu akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا
قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا الله وحده لا شريك له حمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء. لا إله إلا الله وحده لا شريك الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمعلمين والمعلمات إنك سميع الدعاء. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين إماما. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم.